surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, tuan imam dan para jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini kita dapat sekali lagi bersembang-sembang menyambung apa yang telah kita ungkapkan pada minggu yang sudah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya telah menyebutkan kepada kita bahawa puasa sunat, puasa wajib ianya merupakan perisai daripada api neraka. Itu yang disebutkan dulu. Misalnya soalan yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabal berkaitan dengan apakah perkara yang boleh membawa seseorang itu masuk syurga. Kita dah ulang lagi. Dan disebutkannya, tak mahu ke kamu kalau aku ajarkan yang boleh menjadi kebajikan kepada kamu. Maka yang disebut di situ ialah satu, disebutkan bersedekah. Bersedekah, ya, ianya akan memadamkan dosa, kan, memadam dosa. Jadi tiap-tiap benda dalam dunia ni ada, macam kita kata, dia punya penawar-penawar. Macam ular misalnya, dia takut dengan bulu misalnya, kan, misalnya itu. Jadi ada penawar-penawar bagi menyelesaikan masalah-masalah itu kalau kita mahu menengok ilmu supaya kita, walaupun kita buat salah, mana ada manusia dalam dunia ni tak ada salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad itu sendiri dipanggil maksum, kan? Sebab yang jaga dia tu dari buat salah ialah Allah. Kalau dia sendiri maka dia tak boleh juga. Sebab itu Allah mengisytiharkan Muhammad itu maksum. Abu Bakar tak ada maksum. Sayyidina Umar tak ada maksum. Osman tak ada maksum. Dan dia bertindak dengan diri yang Allah bagi dia akal, Allah bagi dia agama, Allah bagi dia Al-Quran. Itulah yang memandu dia. Dan tentu juga ada salah dan silap. Itu dipanggil salah. Jadi apakah panduan bagi kita nak memadamkan segala dosa-dosa itu tadi? Maka katanya buat sedekah. Dan kita ini ulangan, mukadimahnya kita ulang balik sedekah. Lagi puasa sunat, puasa wajib. Tadi sedekah ni memadam dosa. Tapi yang satu lagi ni pula, puasa sunat, puasa wajib, katanya dia akan menjadi perisai daripada api neraka. Perisai. Banyak orang punya perisai-perisai ni. Yang kita dah belajar ialah yang kita dah cakapkan dulu, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, ya tak? Ini ulang je ni. 4 rakaat selepas zuhur, haram api neraka menyentuh kulit. Usahkan isinya, kulit pun dia haram. Nampak? Barang siapa katanya membaca bukan waidah hukum. Waidah hukum tu bila sebut ayat kursi, dia bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di atas Allahu la ilaha illa tu, bunyi ayatnya macam ni. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu
مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو. Jadi kursi itu bukan daripada wa ilahukum. Ayat kursi sebenarnya dia mula daripada Allahu la ilaha illa huwa. Atas ayat ini tadi ialah itu yang saya baca, ya ayyuhallazina amanu anfiqu, ayat atas. Jadi dia bukan satu, bukan ayat yang bersambung. Iaitu ulama cantumkan dia disebut. Jadi ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Salah kalau kita mula dengan wa ilahukum, tak ada salah. Tapi eloklah dalam kita memahami yang mana yang disebut ayat kursi sebenarnya. Ya. Macam tu. Dan nanti ada orang membuat orang Allahu la ilaha illa, dia ni baca ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi kan mula dari ilah wa ilahukum. Kan dia tidak kan? Kita yang menanya tu mana? Orang yang baca tak malu. Kan? Itu yang kita takut tu. Jadi peraturan-peraturan baik. Apa dia? Kalau kita baca kalau kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum setiap selepas solat, sebab itu di masjid kalau orang tak boleh buat apa pun, dia akan baca wa ilahukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia nak cepat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia tu lebih hebat daripada Fatihah. Pasal apa? Bahawa siapa mengamalkan ayat kursi selepas solat, maka dia syurga menunggu dia, hanya ditahan oleh matinya saja, pasal dia masih hidup. Itu je. Apa dia punya baca? Itu Allahu la ilaha illa huwa. Bukan itu je dibaca, hanya lepas solat. Lepas solat itu cerita lain. Ini yang disebut oleh hadis ni, lepas solat tak ada amal lain kita buat, itu aja. Udah pun menjadikan kita macam tu. Kita ni patut masuk syurga, cuma kekangan masuk syurga pasal kita belum mati. Itu Nabi punya istihad ya. Nabi punya istihad. Sebab itulah orang yang kita sebut tadi, kemudian belah hujungnya baru disebutnya semayang malam, yang kita dah cakap tentang semayang malam itu. Jadi semayang malam ni kalau dari segi teknikalnya saya dah print tadi, saya minta pegawai saya print, dia print banyak dan sangat teknikal. Dan kalau kita baca, memang hati kita senang aja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi oleh kerana itu saya ambil sini ujung yang dulu kita kata nak baca ayat 17, tapi sebelum ayat 17 tu saya tengok ada sini. Dia sebut ya. Ini ada teknikal sikit, tapi tak apalah. Kita pandu betul-betul tafsir Quran ni ya. Nota tambahan daripada yang kita baca dulu. Ayat ini, ayat yang 16 ya, surah surah Sajadah. Ayat ini juga mengajar kita cara makbul doa. Ayat tadi. Ramai dari kalangan orang Islam sendiri tidak tahu cara berdoa yang benar. Kalau ada masalah berat, mereka selalunya akan cari orang lain untuk doakan, atau mereka amal doa-doa menggunakan wasilah-wasilah seperti roh dan sebagainya. Tapi kita faham yang manusia buat itu kerana mereka tidak tahu cara berdoa yang mustajab. Mereka tidak diajar bagaimana untuk berdoa yang baik. Maka ayat ini, ayat-ayat yang 16 tadi, adalah panduan yang amat baik sekali. Mari kita lihat ringkasan ayat ini dan bagaimana hendak aplikasi dalam doa kita. Nak tutup ayat 16 ni yang Nabi baca kan. Ayat Nabi baca. Apa yang ayat ni? Ayat tadi suruh kita tinggalkan tempat tidur pada waktu kita sangat sedap tidur kan. Kita tinggalkan tempat tidur pada waktu kita sangat sedap tidur. Pasal apa? Pasal dengan meninggalkan tempat tidur yang kita sangat sayang, kita lebih membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah inilah yang akan menentukan segala-galanya kepada kita, bukan tempat tidur yang sedap tu.
Tempat tidur yang sedap tu mungkin menambah penyakit, tapi yang akan menentukan kita ini apa jadinya masa akan datang ialah pembuat tempat tidur, pembuat tidur, pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tinggalkan dia. Disebutnya dalam itu juga watamaan. Watamaan dalam watamaan ni artinya watamaan, wata'ain, ta mim ain alif. Asal katanya tamak. Tamaan itu tamak. Naklah tamak kepada anugerah Allah tu. Tamak maksudnya khusus. Apa yang Allah dah janji itu aku tak semualah kalau boleh. Kalau untuk dapat itu aku tinggalkan tempat tidur aku yang aku sayang ini, maka aku akan buat benda itu. Itu maksudnya. Lagi kerana pada waktu 3/4 malam itu, ialah pada waktu itu disebutkan dalam Al-Quran Allah berada di langit dunia. Dia dekat dengan kita. Itu yang disebut ayat dalam tadi. Jadi sebab itu ayat ini berkaitkan dengan takut. Pasal apa? Tidur ni sedap, tapi aku takutlah. Takut aku ni banyak dosa lah. Sebab masa untuk minta ampun dosa 3/4 malam, maka aku bangkit tinggalkan sebab aku takut. Satu lagi kerana khaufan wa tama'an, dan harapan. Tamak juga berarti harapan, mengharap. Kita sangat mengharap kepada Allah. Satu, kerana kita takut kita tak masuk syurga. Kedua, kita berharap. Maka sebab dua perkara ni menyebabkan kita bangkit malam-malam. Tapi ya Allah, saya tak tahu tuan-tuan. Masa saya muda-muda tu tak mahu bangkit malam. Tapi tengok bola balik. Nampak? Ni tengah bola ni kan. Pukul 3 pagi tadi, ada orang pukul 3 pagi nak tengok bola tu, daripada pukul 12 dia makan siap kacangnya, kucinya, kopinya, pahit bukan main. Oh nak pergi tengok bola. Pasal menengok, esok lah kita tengok. Esok ulangan katanya, orang nak tengok, kita nak tengok yang real. Kenapa? Kerana suka sangat. Suka sangat tinggal tempat tidur kerana nak tengok bola. Itu contoh aja. Jadi oleh kerana itu kita kata pengharapan kita kepada Allah, maka dikatakan ayat 16 ini, itu pasal dalam disebut sajadah kan. Sajadah, sujud kan. Sebab itu dikatakan solat malam ini, itu dia cara makbul doa. Solat malam ini adalah waktu terbaik untuk berdoa. Kena cari waktu terbaik untuk berdoa, bukannya dengan mengerjakan solat hajat. Yang kena buat adalah solat tahajud. Selepas solat tahajud, doa lebih makbul. Kita selalu buat semua hajat. Hajat, tahajud, apa bezanya kan? Hajat, tahajud je lah. Jadi artinya, dia kata kalau lepas sembahyang tahajud minta doa, lebih makbul. Dia nak menyebut kecil lebih makbul dari sembahyang hajat. Dan disebut oleh tafsir. Satu. Yang kedua, selepas solat maka teruskan berdoa. Dia kata selepas je solat tu terus berdoa. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah habislah tahajud aku ni, buat benda lain pula tidak. Dia kata selepas solat maka teruskan berdoa. Allah akan beri apa yang kita hendak dengan ibadat doa. Kalimah doa ini, ambil ini di teknikal ya. Kalimah doa adalah dua makna, iaitu boleh bermakna ibadah, dan doa itu boleh bermakna minta, ya, boleh berada ibadah. Sebab solat itu berarti doa kan. Solat itu kan doa, ibadah, solat, kemudian doa. Jadi dua perkara akan cantum jadi satu. Kalau disebut dalam Al-Quran sebagai doa sahaja, ia boleh membawa kepada kedua-dua makna. Jadi kalau kita gabungkan dua makna ini, maka kita dianjurkan untuk berdoa selepas melakukan ibadah. Dan solat malam adalah ibadah yang baik. Jadi dia nak minta supaya lepas solat malam itulah waktu yang sangat baik untuk berdoa. Kerana solat itu pun artinya doa, doa ini pun artinya doa. Dicantum dua doa. Kadang-kadang kita hanya doa aja,
tidak dalam waktu solat. Bukan tak boleh. Ini tafsir daripada yang saya ambil daripada tafsir Al-Quran yang ini. Ya, baik. Atau sekurang-kurangnya doa waktu sepertiga malam. Kalau tak solat pun tak apa, dan doa itu terus kepada Allah. Banyak sekali kita telah tekankan untuk berdoa terus kepada Allah tanpa menggunakan perantaraan. Kadang-kadang boleh juga katanya bangkit saja tak solat, tapi berdoa saja. Sebab solat itu pun berarti doa. Tapi kalau solat itu yang artinya solat, yang ibadah, ada ritualnya, ada rukuk, ada sujud dan sebagainya, itu semuanya doa. Lepas ritual solat, kita pun berdoa, angkat tangan betul-betul. Jadi dua ni berjalan sesama. Berarti macam kita naik tangga, mula tangga 1, tangga 2, tangga 3, 4 sampai. Itu dia nak menyebutkan apakah kelebihan solat sunat tahajud. Tadi saya tak habis pun. Masa muda-muda kan kita kata memang kalau jaga bola kita tahan. Ataupun kita ada hal malam tu, besok ada esok nak raya, boleh dia malam tu jangan cakap dodol. Boleh macam dodol. Tetapi entah macam mana Allah ni Maha Kasih masa saya. Lepas orang tu umur 50 kan, otomatik dia mula bahagia awal. Otomatik dia mula bagi awal. Ini Allah kat kita lah. Memang Allah dah masukkan syurga semua orang lah. Makin tua, dia makin cepat dia nak bangkit di malam-malam. Makin dia nak bangun awal. Pasal apa? Dia nak solat. Dia nak solat tahajud katanya. Jadi baca Quran lah dia apa. Mata tu dah memang Allah tak bagi tidur sangat. Bila waktu dia tidur kan pagi kan dia mula nak tidur. Duduk dalam kereta dia nak tidur. Tapi waktu malam tu Allah bagi dia supaya tinggal kat tempat tidur. Ini yang kita kata kurnia Allah yang kita tak dapat nak bayang. Kalau nak waktu yang paling patutnya kita bangkit malam tu, waktu umur tengah macam ni lah. Segar lagi badan tu kuat. Tidak, waktu itu sedap nak tidur. Payah nak bangkit. Tapi kalau umur kita panjang, kita akan dapat sampai. Tapi sama ada enggak atau tidak aja. Bila dah dibangun tu, kadang kita tak payah pasang alam pun. Besok saya nak bangkit pukul 3. Dah lah kita cakap. Maka seolah-olah kita cakap kat semua awak sarap. Awak sarap tu bangkit kan pukul 3 nak buang air kecil lah kita. Tidaklah Allah pulang juga. Kita macam itu. Dah rasa nak buang air kecil kan. Ataupun bila dah umur-umur ni buang air kecil ni pun dah gerak malam-malam. Ini sebenarnya kalau tengok ini penyakit, kita kata tidak. Di samping dia penyakit, dia ialah saranan garakan dari Allah untuk nak menempatkan kita di tempat yang mulia di akhirat itu. Nah ini yang kita kena ambil pengertian betul. Ya? Jadi sebab itu saya sebut tadi, bila umur tu 50 ke atas, bersiaplah. Bila terbangun tu jangan di apa nama kaki tu jangan masuk dalam selimut macam pistol. Bangkitlah dan insya-Allah masa demi masa akan mengubah kita. Yang keempat, kena minta dengan takut. Kita nak minta itu katanya dengan takut. Dan minta dengan perasaan insaf dan menyesal. Waktu kita minta itu, kita kena takut dengan azab Allah. Kerana kita pun kena sedar yang kita ini manusia banyak dosa tapi masih lagi mengharap kepadanya. Ini ulasan aja. Inilah perasaan yang kita kena ada. Kerana kalau kita dapat resapi perasaan ini, maka kita akan minta kepada Allah dengan rendah diri. Bayangkan kalau jumpa orang untuk minta tolong kepada orang kerana kita ada masalah dan kita pula memang ada masalah dengan dia, adakah patut kalau kita datang dengan perasaan ketawa? Tentu tak kena kalau begitu. Ini penerangan dia lah. Ayat dia betul saya baca ni. 5. Waktu berdoa itu kerana ada pengharapan bersungguh-sungguh. Tadi takut, taklah ada perasaan takut. Pasal kita ni banyak dosa, jadi ada takut kita tu kan. Kedua, pengharapan ya. Hendaklah berdoa
bersungguh-sungguh, bukan harap biasa, bukan harap biasa-biasa, harap bersungguh-sungguh. Perkataan yang diguna tama'an ya, tama'an tadi macam tamak hendak semua. Apakah sahaja kebaikan yang Allah hendak beri kepada kita, kita hendak semuanya, bukannya berperasaan begini, begitu, beginilah dan boleh tak boleh. Kita hendak apa yang Allah nak kurnia tu, hendak semua. Misalnya kita kan malam Jumaat kita akan baca Al-Kahfi. Kenapa? So, nak elak kita daripada kena fitnah yang besar, fitnah Dajjal. Tapi kita nak apa saja. Jadi apa niat kita? Ya Allah ya Tuhan, pertama kita baca, jika ada pahalanya aku nak hadiahkan kepada mak ayah aku, sebut nama dan sebagainya. Itu Kahfi pertama. Yang kedua, ya Allah, apa saja hikmah, kebaikan, manfaat yang terdapat kepada ayat ini yang akan kau berikan kepada orang yang membaca, aku pohon semua ya Allah. Aku pohon semua, tak ada tinggal satu pun. Nabi minta satu. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah. Tak ada. Apa saja hikmah dari ayat yang aku nak baca ni, aku nak semua ya Allah. Itu dipanggil tamaan. Kita nak semua apa yang Allah sediakan kepada pembaca Al-Kahfi. Mana Jumaat kan? Malam Jumaat Al-Kahfi. Sebab itu Al-Kahfi ni ada juga hadis yang menyebutkan Al-Kahfi itu 10 ayat yang awal, 10 ayat yang akhir. Ya. Jadi itulah amal malam Jumaat. Kita baca Yasin kan? Yasin ni sebenarnya tiap malam. Yasin ni setiap malam. Ada orang hafal sebelum tidur Yasin dia baca. Itu yang Yasin. Tapi amalan malam Jumaat sebenarnya Al-Kahfi. Jadi elok kalau kita sebelum baca Yasin, baca Kahfi 10. Muhammad 10 yang awal tu cukuplah. Buat syarat kan, lepas tu kita baca Yasin. Contoh aja supaya kita tengok dari segi ngajinya, amalan malam Jumaat ialah Al-Kahfi, untuk elak kita daripada fitnah dan sebagainya. Tapi memang mengamal surah Kahfi ni akan mengelak kita daripada fitnah. Sebab fitnah ni tak tahan kita buatnya, pasal dia ada suara sana, suara sana, suara sana. Fitnah ni teruk. Memang kita nak minta tolong Allah lah mengawal fitnah. Jadi untuk nak mengelak fitnah, Al-Kahfi lah. Sekurang-kurang Al-Kahfi 10 yang pertama, 10 yang akhir, atau 10 yang pertama saja, atau 10 yang akhir saja. Yang bagus sekali, habislah. Dia setengah juzuk tu. Banyak, panjang juga, lama juga habiskan. Kalau boleh habis, dia bukan baca tu misalnya lepasnya maghrib mesti habis. Tidak gitu. Lepas maghrib baca 2 muka, lepas isyak 2 muka lagi, esok sebelum Jumaat masuk awal ke masjid baca lagi. Tidak pernah buat kat masjid tu. Duduk aja kan. Otak tak apa ni ingatnya. Dia ni, otak kita ni, ini ciptaan Allah yang ini. Kita duduk sini, dia dah sampai ke Mekah tau. Jangan main-main ni. Kurnia Allah yang satu ni, yang kita tak pernah habis kira ni. Dia dah ngira apa pasal anak dia, pasal isteri dia, ni pasal duduk tu. Jadi apa amal yang baik masa dalam masjid, kita datang awal, apa nak buat? Kita dah kira dah dalam otak kita. Apa nak buat masa macam datang Jumaat? Pertama kita baca Al-Kahfi. Kedua kita nak buat sembahyang itu, sembahyang ini dan sebagainya. Kemudian nak baca qul huwallah berapa kali? Nak baca selawat berapa kali? Kita dah tulis dalam akhirnya tulisan tu dah buang dah, pasal dah hafal apa nak buat. Jadi bila kita datang, tak adalah kita tak tentu ada. Ngantuk, bangkit solat. Dan apa salahnya kita naikkan tangan ke atas betul macam itu, turun tak boleh buat begini balik, supaya jangan ngantuk tengah-tengah orang tu. Tak apa. Yang tak elok rupanya dia menegor depan kita tu, tak elok rupanya. Tapi kalau macam ni tak apa, sebab dia nampaknya tengah membetulkan janji dia. Ya, apa salahnya? Ada orang macam ni kan, ni dia baca 20 kali kan, ini 20 kali, tangan belakang ni tarik ini, supaya dia segor. Kalau tidak kan terus tidur.
Jadi maksudnya itulah maksud kita kata tadi, dalam ini saya masuk tadi dalam amal-amal hari Jumaat, supaya kita pun jangan biarkan merayap di otak kita dalam masjid. Tapi dia punya rayap tu tak ke mana-mana artinya. Kalau dia pergi ke Mekah, alhamdulillah. Kalau dia pergi ke lain kan kacau buatnya. Macam mana pula? Nak tanya kat siapa pula kita apa hukum dan sebagainya. Jadi sebab itulah ya, bersiap betul. Jangan jadi tadi saya menyebutkan pasal Al-Kahfi, sebab teringat terus saya sebutkan itu ya, Al-Kahfi ya. Keenam, kemudian Allah sebut tentang infak atau menderma. Sebab ujung ayat tadi sebut rezeki yang kau ada itu infakkan. Yunfiqun, infakkan kepada orang. Kemudian Allah sebut tentang infak atau menderma. Ada sebab kenapa ini disebut dalam ayat tentang doa. Kerana infak ini adalah asbab atau penyebab kepada makbulnya doa. Maknanya selepas kita berdoa di malam hari, maka keesokan harinya kita berdermalah ke masjid atau kepada orang susah. Ini akan mempercepatkan doa kita makbul. Dalam hadis Nabi yang saya sebut tadi mengatakan doa makbul doa dengan sedekah, dan dengan sedekah juga menghapus dosa kan. Jadi itu akhir daripada petua-petua membaca doa ni. Macam mana kita nak buat? Lain daripada ini tak makbul kan? Ini tadi dia membincang pasal ayat 16 surah Sajadah je. Kita tengok daripada kitab lain, kita tengok daripada hadis-hadis Nabi, ada banyak lagi bila waktu doa makbul. Bila waktu pada hari Jumaat doa makbul dan sebagainya. Jadi, tapi apakah sebenarnya yang nak diketengahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan melainkan Allah. Janganlah yang ini semua dengan orang ini boleh selesai dah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah kesimpulan daripada ayat Sajadah ayat 16 tadi. Jadi berbalik kita kepada pengajian kita ni, kita berharap sangat supaya apa-apa yang kita buat dalam beribadah, dalam berdoa dan sebagainya, doa itu sendiri ibadah. Ya, ibadah. Maka orang yang tak berdoa, orang ini dipanggil orang orang bongkar. Orang sombong. Yang tak berdoa ni orang sombong. Kenapa? Apabila dia merasa dia boleh buat semua, tak apa, ini saya boleh buat semua. Itu dia dah jadi orang sombong. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita menyebut perkataan insya-Allah. Insya-Allah itu artinya jika diizinkan Allah. Tapi kita selalu kalau insya-Allah, jangan insya-Allah, apa betul lah. Malah pula kita dengan orang tu. Tapi itu diajar oleh Nabi. Jangan lupa datang ya, saya nak kahwinkan anak. Insya-Allah. Jangan insya-Allah. Sudah salah pula insya-Allah orang tu. Kan? Jadi jangan sampai begitu kita bila orang tu insya-Allah, itulah jawapan yang kita dah. Ya. Sebab dengan izin Allah, memang kita nak gini. Tapi tahukah kita izin Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu orang dah hantar kita ke kubur. Tidak. Ini yang ni bukan kita punya. Kemudian ada lagi halangan, banyak halangan. Halangan itu disebut priority. Waktu majlis itu sampai, isteri kita pula kena hantar hospital misalnya. Mana dulu patut kita pergi? Mestilah ini ada keutamaan. Dulu kan isteri kan. Lepas itu dah selesai, bolehlah pergi kalau sempat pergi dan sebagainya. Jadi itulah panggil insya-Allah. Jadi sebab itu orang yang bila dia minta tolong, walaupun dia pegawai besar, walaupun dia orang yang memang dalam genggaman dia lah semua hal dalam Malaysia ni,
tapi dia kena cakap insya-Allah. Insya-Allah saya akan bantu. Insya-Allah saya akan segerakan. Insya-Allah. Jadi perkataan insya-Allah itu ibadah. Itu yang saya sebut tadi tu. Bila kita berinsya-Allah, urusan kita itu menjadi ibadah. Jadi kalau orang memuji kita, puji kita, kita kata alhamdulillah. Jadi tapi yang menyatakan alhamdulillah dengan yang menerima alhamdulillah tu tidaklah sama gurunya. Kalau gurunya lain dia kata apa nama dia kata, apa nama? Orang cakap dia kata ya benar dia tu. Yang sebenarlah awak ni, dia bukan alhamdulillah. Perasan kata awak lainnya kami. Jadi tak seguru dah nama tu. Tak seguru. Maksud kita, apa pun niat dia, bila kata kacak lah awak ni, alhamdulillah. Apa tu? Dia jadi ibadah. Kenapa? Yang mencipta aku, yang kau kata kacak ni, orang lain belum tentu kata kacak. Engkau kata aku kacak, yang cipta aku Allah. Maka pujilah Allah, jangan puji aku. Jadi ibadah. Nampak? Ini yang kita panggil jadi ibadah. Kalau tidak dia jadi maksiat. Macam mana dia jadi maksiat? Kita memuji dia tu, orang yang memuji dia tu ada urusan dia. Masa saya jadi pegawai penting dulu, 9 daripada 10 yang datang tu mesti puji saya dulu. Pasal dia ada kehendak. Jadi dia hendakkan kita senyum dulu. Dia hendakkan kita senyum dulu. Dia dah senyum kan, baru senang masuk dia punya keperluan tu kan. Baru senang dia masuk dengan keperluan dia tu. Jadi itu memang nampaknya macam belajar di universiti lah. Jawat apa nama tu panggil miskom. Apa? Miskom. PR punya kerja. Arti PR ni orang yang dihantar oleh syarikat untuk berhubung dengan pegawai-pegawai ni. Jadi tekniknya macam itu je. 9/10, nampak? 9/10 artinya 9 dari 10 orang yang datang tu, itu style dia. Kadang baju kita cantik, kadang tak apa-apa lah dia buat standard sikit. Saya dengar khabarnya Ustaz katanya boleh mengaji Al-Quran, dia pernah jadi Johan. Dia ada buat homework sikit. Sebelum datang jumpa kita, dia ada buat homework sikit. Artinya dia nak, apa niat dia? Nakkan kita suka juga. Pasal dia tahu itu ada tinggi sikit standard. Yang tak standard tinggi tadi, yang saya sebut tadi lah, oi, handsome betul lah. Itu tak standard, terbiasa. Dia standard sikit, dia macam itu. Ada macam dulu masa Menteri Besar, dia orang datang, Jepun datang. Saya dengar apa namanya, katanya Yang Amat Berhormat tiap-tiap petang ada main badminton dengan kaki tangan dia bodiku seluruh Selangor. Dia mula saya kagum dengan style Yang Amat Berhormat menjaga hati kawan-kawan yang patutnya orang-orang ini nak jumpa dengan Wabi kena buat appointment, tapi dengan sambil main dia boleh cerita dia punya masalah di daerah dia, nanti Datuk Seri tolong dia masa itu juga. Ini katanya satu cara pemerintahan yang efisien. Udahlah, itu soal-soal nampak. Itu tinggi sikit standard tu. Itu standard tinggi, standard juta Jepun. Dia macam itu, dia buat homework juga, dia mengkaji orang ni punya latar belakang. Jadi kita pun kena macam itulah. Kena jangan sampai dinampak ada orang tu apa hal kita ni kan. Jadi tapi kaedahnya betul. Bila kita sampai Assalamualaikum, artinya kita dah bagi salam. Waalaikumsalam. Jadi apa pemanis mulut kita nak buka mulut? Jadi yang biasa ni kata-kata dari dulu sampai sekarang saya tengok orang macam ni kak lah. Sekarang nak buka mulut aja kan, dengan niat tak ada apa-apa. Muda je dari dulu sampai sekarang. Itu semua ialah style-style orang nak, apa nama, mukadimah nak bersembang. Jadi itukah salah? Kalau niat kita tu memang niat nak buka mulut, nak mengambil hati, itu dapat pahala ibadah. Ya. Itulah yang kita katakan tadi. Sebenarnya
sebenarnya Islam ni cukup kemas, cukup cantik. Ya, cukup kemas, cukup cantik. Dan sebab itu di belah hujung ni kan, belah hujung ni tadi kita cerita pasal tidur. Dalam video yang terbaru saya tengok, 3 doktor pakar daripada Eropah telah membuat kajian pasal tidur. Mereka membuat keputusan tidur ini adalah hidup semula selepas mati. Pokoknya waktu tidur tu memang mati dah. Ada hidup kita itu yang kita baca doa bangun tidur kan. Jadi dia detail lah. Saya tak ada sangat. Saya tengok detail. Saya rasa saya belum tidur. Tapi isteri saya kata, "Abang nak tidur lah." Waktu saya rasa saya belum tidur, pokoknya kita baru tidur 5%, 10%. Telinga saya masih dengar. Telinga kita masih dengar orang cakap, tapi kita tak menjawab. Kita masih, otak kita masih hidup. Itu baru 5%, 10%. Waktu dia tidur sebenarnya nanti tak tahu berapa, itu 55% ke atas. Lepas itu nanti bila hujung macam yang saya sebut tadi, dia mula balik ke 4%, 5%. Kalau kita tidur kembali, dia jadi tambah balik. Jadi pun kajian doktor ni tadi, salah seorang daripada doktor ni tadi melihat daripada hadis Nabi tidur ni mini ada doa sebagai masuk Islam dia. Pasal kaji pasal tidur. Pasal tidur. Jadi macam mana gayanya supaya tidur kita itu jadi ibadah. Dan kita pun kadang-kadang kita rasa tak tidur, macam tidur 10% dah kena. Jadi kalau telinga tu masih dengar, tapi isteri kita dah kata kita dengkor dah. Dengkor dah. Isteri kita dah tidur. Itulah kita kata kat isteri, jangan mengata tu. Waktu itu telinga tu dengar lagi. Jangan mengata kan. Jadi oleh kerana itu, tidur ini merupakan, sekarang baru kita faham apa itu tidur. Apa dia? Setelah kita ada telefon, handphone semua ni, baru kita tahu kena charge bateri. Bateri kena charge. Bateri charge berapa jam? Penuh boleh pakai berapa jam. Lepas tu kena charge lagi. Jadi artinya tidur itu ialah mengecas semula bateri. Baru kita sedar. Artinya orang ni mencipta ini semuanya mencipta daripada mendapat hasil dan kajian daripada hal-hal macam ini tadi. Dia dapat memindahkan itu kepada teknologi baru yang cukup banyak ni. Teknologi ini. Jadi sebab itu ada doktor yang masuk Islam kerana hal-hal yang macam ni. Jadi kalau kita cerita pasal orang kafir masuk Islam ni, pasal agama ni, banyak betul. Seronok pun dengar cerita macam mana. Dengan sebab-sebab dia kecil-kecil aja kan. Macam yang mendengar azan di Malik, di mana dulu yang kali tu kan. Macam mana orang tu boleh dengar azan di sana kan. Jadi oleh kerana itu saya menyeru agar kita simpulkan balik semula, marilah kita tinggalkan tempat tidur kita yang sebenarnya sangat kita perlukan, tetapi kita rasa kita lebih perlukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempat tidur. Salah ke tidak? Ada satu waktu lagi yang dipanggil tidur, apa nama dia? Tidur selepas tengah hari. Boleh tidur balik lepas tengah hari. Ada kan? Ada tidurnya yang 15 minit cukup. Setengah jam bagus. Sejam elok. Jangan sampai 8 jam dah tidur. Pasal tengok bola tadi kan. Jadi memang ada di balance ni sebalik. Campur kembali supaya tidur kita tu cukuplah, tak kurang dari 5 jam satu hari satu malam. Jadi bateri itu dah charge lah. Jadi kalau tak, bateri itu tak charge juga, Allah dah bagi tidur, Allah dah bagi makan, Allah dah bagi apa pun dah rasa nak makan Kentucky, pergilah Kentucky, adalah makan, semua Allah dah bagi. Tapi kita masih juga tidak berharap kepada Allah. Kita berharap dengan duit kita ni lah yang akan menyebabkan kita senang. Dengan duit ni saya boleh beli segala-galanya. Saya kata itu silap besar lah.
silap besar kerana yang kita takut, yang kita sangat berharap ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan cakap pula mengenai ayat yang dua ayat yang disebut oleh Nabi Muhammad, satu ayat 16, satu ayat 17. Jadi akan kita pergi kepada itu, sangat teknikal. InsyaAllah kita habis itu kita sambung balik hadis yang kita baca tu. Saya malas nak membaca yang teknikal sangat ni, pasal dia kadang menjemukan orang, menjemukan. Bila jemu tu kita rugilah. Jadi kita habiskan minggu depan, lepas itu kita masuk balik ke arena yang biasa kita buat. Jadi kalau ada salah, kalau ada silap, saya minta ampun dan maaf. Sebab ini saya tengok dah direkam ya. Bila dah direkam, saya tengok rakam kita tak ada edit pun, sebiji-sebiji itu dimasuk je dalam sebiji-sebiji dia. Jadi kita takut minta dengar kepada semua pendengar-pendengar, kalau ada salah, tersilap, terlontar cakap-cakap yang tak bertepatan dengan kehendak kitab dan sebagainya, itulah kelemahan saya. InsyaAllah kita akan perbaiki, kita akan betulkan dari masa ke semasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum